Segala amalan jahat yang dia buat itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Antara dia dengan Tuhan saja. Maknanya, dia tengok-tengok, Allah, apa yang aku buat atas dunia ni semua duk ada ni. Dia dengan Tuhan. Apa syarat dia? Kata Nabi SAW, yang dipegang betul-betul. Nabi kata, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kalau hang tutup satar, kalau hang jadi sutra, hang jadi pendinding kepada orang Islam, hang tutup aib kawan-kawan hang, Allah Ta'ala akan tutup aib hang di dunia dan juga di akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yaumut Taghabun. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Kita masih lagi berada di bawah nama-nama hari kiamat. Iaitulah disebut nama yang seterusnya yang telah dicatat dan juga dicatat oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi, iaitulah Yaumut Taghabun. Kalau kita Jawi muka surat 9, kalau kita Arumi muka surat apa? Ada kan di skrin ada? Ha? Ada skrin dah? Atau tak ada? Tak ada? Tak ada, tuan-tuan, pejam lah seolah-olah macam ada. Ha? Okey tuan-tuan, kita tengok Yaumut Taghabun. Pada kuliah kita yang lalu kita ada sentuh sikit berkaitan dengan Yaumut Taghabun. Apakah yang dimaksud dengan At-Taghabun? At-Taghabun ni kalau dalam tafsir, dia disebut sebagai hari yang dinampakkan akan kesalahan-kesalahan. Ataupun dalam dalam kitab Bahrul Mazi kita ni, Yaumut Taghabun artinya hari tipu daya. Dia kata tipu daya ni maksud hari yang kita tertipu dengan segala kesalahan, segala perkara yang kita buat atas dunia ni, yang kita rasa betul pada pandangan kita, rupa-rupanya salah di sisi agama. Tapi kita tak pernah ambil perhati, kita tak pernah pun mengambil berat. Yang penting kita berpuas hati dengan apa yang kita buat. Rupa-rupanya semua tindak tanduk kita, semua perkara yang kita laksanakan, semua benda yang kita buat, semua benda ni dipertimbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata artinya hari tipu daya, kerana pada hari itu zahir tertipu daya diri kita di dalam dunia dengan mengamalkan perkara-perkara yang tiada disukai oleh Tuhan. At-Taghabun juga dia di antara salah satu daripada surah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran ada berapa surah tuan-tuan? 114 surah. Surah At-Taghabun dia duduk dalam surah yang ke-64. Surah At-Taghabun surah yang ke-64, dia ada lebih kurang 18 ayat. Dan dia turun sesudah daripada Suratul Tahrim.
Ada kata Quran disebut, yang lain kata turun dia tu selepas daripada surah Al-Munafiqun. Tuan, tapi contoh cek tengok yang tu perbezaan di kalangan para ulama lah. Baik, dan dalam surah At-Taghabun ini juga dia banyak menceritakan. Surah At-Taghabun di antara salah satu daripada 7 surah yang dimulakan dengan tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan, dia di antara salah satu surah At-Taghabun. Dan dia diambil sempena daripada nama hari kiamat itu kerana dia berada di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9, dzalika yaumut taghabun, dan pada hari itulah ketika mana dihimpunkan pada manusia semuanya dihimpunkan, dan di saat itulah ditunjukkan kepada mereka apa kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat. Apa benda yang telah mereka buat. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraish Shihab, dia kata At-Taghabun ini bukan hanya bermakna tipu daya, tetapi dia juga bermakna penyesalan. Dia kata macam tu. Profesor Dr. Quraish Shihab dia kata penyesalan. Dan hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Hadis ni daripada seorang sahabat nama dia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya nak cerita kepada tuan-tuan mai daripada mana perkataan At-Taghabun tu. Kita sebut bulan lepas, kita kata perkataan At-Taghabun asal dia perkataan ghabun. Ghabun ni maksud apa? Maksud tertipu, maksud samak-samak, kita tak nampak benda yang sebenar. Macam orang utara kata ghabun. Betul pasal ghabun? Ghabun siapa pakai spek mata, dia buka spek mata. Dia buka-buka, dia tengok, nampak macam orang. Dia pergi suar tangan. Lepas tu dia pakai spek mata, tiang masjid rupanya. Bukannya orang, rupanya tiang masjid. Ghabun. Ghabun tu maksud dia tertipu dengan kerabunan yang ada pada diri dia. Atau baik, dalam sebuah hadis Abdullah ibnu Abbas kata Nabi SAW sebut, tuan-tuan tengok ini perkataan ni yang kata tertipu tu. Nabi kata ni'matani maghbunun, asal perkataan ghabun. Ada 2 nikmat yang mana nikmat itu maghbunun. Nikmat itu banyak menipu manusia. Fihi ma kathiru minan nas, banyak dia duk tipu manusia. Yang kata nikmat ni, manusia ni terlalai dengan dia. Manusia ni terleka dengan 2 nikmat ni. Apa dia tuan-tuan sekalian? Nabi kata as-sihhatu wal faragh. Nabi kata yang pertama nikmat sihat. Nikmat sihat, kita duk sangka kita sihat. Jadi bila kita sihat, kita duk ingat ada masa untuk kita nak buat amal ibadat nanti. Lah ni masa kita kerja, jadi kerja betul-betul. Sebab badan duk sihat lagi. Nanti ada masa bila dah pencen, sihat elok apa semua, kita main sembahyang di masjid. Sihat elok kita main mengaji. Sihat elok kita pergi menuntut ilmu. Kita duk ingat macam tu. Tak ada nak pencen lagi tuan-tuan sekalian, dia duk jadi bela, dia duk jatuh dalam bilik ayak. Pipi cek, gula naik. Tuan-tuan, gula naik. Lepas tu pula, tahu macam mana nak bawa motor, kaki motor ni terkena tungkat. Luka, tuan-tuan. Yang luka tu makin lama makin merebak, makin lama makin merebak. Last sekali kena potong kaki, pencen dak lagi. Betul duk nampak tak? Pasal apa? Pasal dia terpesona dan juga tertipu dengan nikmat sihat yang Tuhan bagi. Duk ingat sihat, rupanya tak sihat. Itu satu. Dan yang kedua, Nabi kata wal faragh, iaitulah lapang, nikmat kelapangan. Dia duk ingat ada masa lagi. Sebab itulah Nabi SAW dia pernah pesan kepada adik ipar dia, iaitulah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa dia pesan kepada Abdullah ibnu Umar? Dia kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Dia kata wahai Abdullah, hang hidup atas dunia ni seperti mana engkau itu orang yang asing atas dunia. Dunia bukan tempat kita. Dan seolah-olah kamu ni sebagai pengembara, sebagai musafir yang hanya tempat berteduh saja. Lepas tu lagi nak kena pergi tempat lain pula. Nabi pesan macam tu. Bila Abdullah ibnu Umar bila dengar pesanan daripada Nabi, dia terus pasak dalam diri dia dan dia sampaikan kepada sahabat-sahabat.
Dia kata apa? Dia kata apa yang Nabi habang kat aku, apa yang aku faham. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Apabila kamu hidup waktu pagi, jangan kamu rasa confident kamu akan hidup pada waktu petang. Maknanya apa yang ada kat kita lah ni manfaatkan. Lah ni mata duk boleh jelas tengok Quran, baca Quran. Lah ni telinga duk boleh jelas duk dengar ayat-ayat Quran, duk dengar benda-benda baik, manfaatkan benda yang kita dengar itu. Lah ni kaki duk boleh berjalan ke tempat-tempat elok, badan duk boleh kuat lagi untuk nak pergi mengaji, untuk nak pergi semayang, untuk nak pergi ziarah orang, untuk nak pergi buat baik. Buat, jangan duk tunggu sakit. Pasal kita tak tahu, kita tak boleh confident yang petang lagi kita akan sihat ataupun kita akan hidup. Kita tak boleh confident. Dan dia kata apa? Wa idza amsayta, bila kamu hidup pada waktu petang, fala tantaziri sabah. Jangan duk tunggu pagi esok baru nak buat benda-benda hak baik ni. Jangan duk tangguh-tangguh. Sebab apa tuan-tuan? Pasal manusia dia tertipu dengan masa luang yang ada pada diri dia. Ni Nabi duk abang ni. Maghbunun, maksud dia tertipu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak urai lagi kepada tuan-tuan bab ni. Kan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Nabi kata sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan di dalam penciptaan, di dalam perut ibunya dalam keadaan bentuk air mani, mimma imahin, yang kata air yang hina itu selama mana? Nabi kata 40 yauman, 40 hari. 40 hari sebelum nak jadi manusia ni, duduk dalam air mani ni. Kemudian Nabi kata summa yakunu fi dhalika 'alaqah mithla dhalik. Kemudian daripada 40 hari duduk jadi air mani, dia sudah berubah menjadi 'alaqah, menjadi ketul darah. Jadi ketul darah tu lama mana? 40 hari juga Nabi kata. Kemudian Nabi kata apa? Summa yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik. Lepas daripada 40 hari duk jadi ketul darah, dia mula jadi seketul daging. Tuan-tuan sekalian, mudghah makna dia seketul daging. Dah mula dah duk ada dalam perut mak kita ni. Yang kata seketul daging tu lama mana? Nabi kata mithlu dhalik, 40 hari juga. Kemudian Nabi kata apa? Summa yursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Maka di saat itulah dihantar malaikat. Untuk apa? Untuk ditiupkan ruh ke dalam seketul daging yang ada dalam perut mak kita tu. Ni Nabi habaq macam tu. Dan Nabi kata di saat itulah wa yu'maru bi arba'in kalimat. Dan di saat itu Allah Ta'ala telah menetapkan kita dengan 4 benda. Apa dia 4 benda ni? Nabi kata bikatbi rizqi. Tuhan dah tetap dah rezeki dia daripada dia hidup nanti sampai dia mati. Daripada dia mula-mula hidup, dia nak jadi apa, dia nak pergi sekolah mana, lepas tu dia nak dapat apa, dia nak masuk U mana, dia nak kerja apa, lepas tu apa projek dia nanti buat, apa rezeki dia akan dapat, yang tu telah ditetapkan oleh Allah sampai dia meninggal. Satu. Nombor 2, Nabi kata apa? Nabi kata wa ajalih. Tuhan telah tetapkan di mana dia nak mati. Di mana nak mati? Nak mati di Bangi ke? Nak mati di Casablanca ke? Nak mati di Mekah ke? Nak mati... Tu cerita dia sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, Nabi kata wa amalih. Amal dia. Dia nanti nak jadi apa? Dia nak jadi orang bagus ke? Dia nak jadi orang surau ke? Orang masjid ke? Ataupun orang yang cinggir punya geng? Tahu cinggir? Cinggir ni masuk ya-ya-ye punya geng kan? Tak tahu. Maknanya benda itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, syaqiyun aw sa'idun. Sama ada Tuhan nak bagi kepada dia celaka hidup dia ataupun bahagia hidup dia. Semua benda itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ni yang nak abang kat tuan-tuan ni. Kata Nabi SAW, fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab. Nabi kata apa? Nabi kata ada orang di kalangan yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan atas dunia, dia duk buat amal ahli syurga. Atas dunia duk buat amal ahli syurga. Rupa-rupanya di penghujung kehidupan dia,
Dah duduk hujung-hujung dah. Dah nak sampai kepada ending kehidupan dia. Rupa-rupanya Nabi kata apa? Fayasbaqu alaihi alkitab fayamalu bi'amalin ahli nar. Nabi kata hujung-hujung hidup dia pergi buat benda jahat yang menyebabkan dia masuk dalam api neraka Allah. Tuan-tuan, daripada mula hidup dia, daripada muda cantik duk mai ke masjid, duk tolong masjid, duk jadi tok imam, duk buat benda-benda yang kata amal kebajikan masyarakat ni duk buat, cantik dah. Hujung-hujung hidup dia tu tuan-tuan sekalian, entah Allah Ta'ala nak uji dia macam mana. Orang telefon dia, Haji, tanah Haji ada ni belah-belah Gombak yang terbiar ni. Dia kata betul tanah saya. Ni kerajaan nak ambil ni. Banyak mana kerajaan nak bagi kat saya? 30 juta. 30 juta. Mayang maghrib pun tak ada lah waktu tu. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Duduk jadi kelang kabut macam tu dah. Kata Haji ni duk nampak di Bangi ni, pas mana? Lah duk ada di Gombak, ada ukang tanah. Oi tuan-tuan. Dia kata semayang apa pun tak ada lah ni. Apa pun tak ada. Daripada nampak bagus, daripada mula-mula hidup ni, daripada dia muda ni, sampailah penghujung dah. Allah Ta'ala uji dia dengan macam tu. Habis tuan-tuan sekalian. Yang ni Nabi kata ada golongan yang macam ni. Yang kedua Nabi kata apa? Nabi kata wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Nabi kata ada orang yang dia tak kenal langsung agama. Dia duk buat benda-benda jahat yang dia ni memang ahli neraka kalau ikut daripada hidup dia. Sehingga kan Nabi kata hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai dia ni lagi satu hasta nak masuk api neraka dah. Tetapi penghujung kehidupan dia fayasbaqu alaihil kitab. Allah Ta'ala dia menetapkan kepada dia ni fayamalu bi'amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Tiba-tiba penghujung kehidupan dia jadi ataupun dia buat perangai dan juga amalan ahli syurga dan dia meninggal dalam keadaan dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan nak abang apa kat kita yang kata hidup kita ni jangan confident sangat. Jangan confident sangat nombor satu dengan apa yang duk ada dekat kita ni. Jangan duk berasa puas hati. Jangan duk berasa semayang kita yang kita buat semayang fardu kita puas hati dah tanpa kita tambah ataupun kita cukupkan serta kita nak bagi sempurna lagi dengan qabliyah dan juga ba'diyah. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kan habis-habis semayang buat semayang qabliyah ba'diyah pula. Habis-habis tu buat apa tuan-tuan? Ambil Quran pula baca. Jangan kita duk puas hati dengan amalan kita duk ada ni. Jangan puas hati. Itu satu. Dan yang kedua apa tuan-tuan? Minta banyak-banyak doa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala bagi kehidupan kita. Kita tak mau ending yang tidak baik. Kita tak mau qada yang tidak baik. Tapi kalau kena macam tu dekat kita, siapalah kita untuk nak menolak qada dan qadar Tuhan? Tapi benda tu kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Atas dunia ni kita tak tahu. Yang pastinya, buatlah amal kebajikan, buatlah amal banyak-banyak tuan-tuan, biar kita ni boleh dalam keadaan menghembuskan ataupun ending kehidupan kita, ending yang baik. Sebelum daripada kita nak hurai lagi kitab kita ni, saja saya nak hurai lagi kepada tuan-tuan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari Nabi SAW dia duduk di perkuburan Baqi'. Sambil Nabi duduk pegang kayu. Nabi duduk pusing-pusing di tanah perkuburan Baqi' tu. Kan? Sahabat Nabi bakal ada. Tiba-tiba Nabi SAW sebut dalam hadis dia riwayat Imam Bukhari. Nabi kata apa? Ma min nafsin manfusah. Nabi kata tidak ada jiwa yang telah ditulis illa waqad kataballahu makaniha waqad kataballahu makanaha minal jannah wan nar. Nabi kata kita semua ni Allah Ta'ala tulis dah tempat kita. Hang syurga ke, hang neraka ke, semua Tuhan tulis siap dah. Nabi kata macam tu. Kemudian wa illa waqad katabat syaqiyah aw sa'idah. Kita semua ni Tuhan dah tulis dah, sama ada kita nak bahagia ke ataupun kita nak celaka ke di akhirat, nanti Tuhan tulis siap dah. Tuan nampak dah maknanya apa? Setiap kita. Apabila sahabat Nabi dengar macam tu, sahabat Nabi tanya Nabi, afala natakil? Ya Rasulullah, kalau macam tu kita serah kat Tuhan lah. Kita tak usah duk beramal apa pasal kita tak tahu kita ni ending kita macam mana.
Kita tak tahu kita nak hidup bahagia ke, kita nak hidup celaka ke akhirat ke, buat apa kita beramal. Kalau kita beramal, takut-takut pergi kena lempak dalam api neraka, tak rugi kita. Baik kita tu sudah buat apa? Nabi kata macam tu. Apa nama sahabat kata macam tu? Nabi kata, la. Nabi kata, jangan duk fikir macam tu. Nabi kata, lepas tu nak fikir macam mana ya Rasulullah? Ni sahabat Nabi ni. Nabi kata, wala tattakilu. Tattakilu ni maksud apa? Tawakal. Kita serah kat Tuhan. Kan? Maksud dia apa? Kita buat. Fakulu. Nabi kata, fakulu muyassaran. Nabi kata, i'malu. Hampa buatlah amal kebajikan. Sebab kita tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu. Ahli neraka kata boleh syurga. Itu soalan dia. Walaupun kita ditetapkan oleh Allah hang syurga, hang neraka, tapi hang tak tahu hang duduk mana. Kalaulah kata hang duk buat amal ibadah, tiba-tiba hang dimasukkan ke dalam api neraka, itu hak Allah Ta'ala, Tuhan orang masuk. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dia kata, saya tak buat apa Ustaz, saya semayang apa pun tak ada. Tiba-tiba Tuhan masukkan ke dalam syurga. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak. Yang tu yang bersyukur tuan-tuan sekalian. Tapi hadis Nabi kata apa? Nabi kata, fakullu muyassarun lima khuliq lah. Amma ahlu sa'adah fayuyassiru li'amali ahli sa'adah. Wa amma ahlu syaqawah fayuyassiru li'amali ahli syaqawah. Tapi Allah Ta'ala dah bagi satu guideline. Walaupun kita tak tahu kita ni ahli neraka ke ataupun ahli syurga. Nabi kata apa? Nabi kata sebenarnya Allah Ta'ala juga menulis barang siapa yang dia akan mendapat sa'adah, kebahagiaan di akhirat, maka Allah Ta'ala akan permudahkan untuk dia melakukan amal ibadat. Tu tanda dia tuan-tuan. Dan barang siapa yang akan menjadi syaqawah, celaka di akhirat, maka Allah Ta'ala akan permudahkan jalan untuk dia nak buat benda-benda yang tak elok di atas dunia ni. Tuan-tuan balik, tuan-tuan muhasabah tengok. Kata cantik malam ni aku boleh main kuliah cantik. Tu pun duk bergaduh dengan bini, tak sangka bini duk ajak bini nak kena laksa jangguih tahu mana tahu. Kita nak main kuliah punya pasal duk bergaduh menang tang kuliah ni. Alhamdulillah, balik-balik puas hati. Dengar hadis ni pula tuan-tuan, berasa seronok. Kan? Berasa seronok, malah esok tak main dah 3 tahun lepas pada tu. Pasal apa? Pasal duk pegang hak ni, hak malam ni kira pegang ahli sa'adah cukup. Tak boleh macam tu. Yang tu dia jadi karut tuan-tuan. Boleh faham Baik tuan-tuan, satu lagi doa yang dalam syarah hadis kata apa? Baca doa ni banyak-banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Tu hadis tu. Doa dibunyi macam mana? Ya Allah, ya Tuhan aku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada berundur semula ke belakang, tidak melakukan amal soleh. Tuan-tuan, kita yang sebelum daripada kita mai ke surau duk mai mengaji ni apa semua ni, yang zaman kita dulu ni tuan-tuan, zaman pop ye kita dulu ni, kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Berarti tuan-tuan, sebelum tuan-tuan duk ada ni, nah duk fikir balik dulu ni, Allahu Akbar, langgar halal haram ni kira belasah ya, tak kira hakman, tak kira apa ni. Boleh duk main di masjid, boleh duk i'tikaf di masjid, boleh duk mengaji, boleh duk istiqamah dengan semayang waktu ni apa semua. Allahu Akbar, bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Baca doa ni tuan-tuan. Allahumma inni, ya Allah, aku minta lindung daripadamu. Lindung daripada apa? Minal haur. Haur ni apa? Daripada aku duk jadi ni orang dulu. Makna dia aku duk jadi macam dulu, aku tak mau dah ya Allah. Ba'dal kaur, setelah aku diberikan amalan dan aku dapat melaksanakan amalan sekarang, maka berikan kepada aku terusan benda tu, berterusan benda tu, istiqamah benda tu. Boleh faham tuan-tuan doa ni? Okey? Lah ni saya baca tuan-tuan, turutlah doa ni. Boleh? Boleh Allahumma inni. Keluar sikitlah suara jantan tu. Allahumma inni. Jadi lugu tu pula ikutlah Tuhan. Kata aku janji aku duk tengok jam lah 8.10. Kawan lah ni dia tak berhenti 8.10, aku juga mata dekat dia lagi. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal hauri. Haur kan? Hauri. A'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Tu beza tu tuan-tuan, hauri dan kauri. Tuan-tuan jangan nak jadi bercelaru pula lah. Saya hidup bicara Allahumma inni a'udzubika minal kauri ba'dal hauri. Pas ke belakang sungguh. Okey? Jadi benda tu nak kena baca bagi elok. Baik muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala.
Meh, kita balik kepada kitab kita. Yaumut Taghabun, artinya hari tipu daya, hari yang penuh penyesalan. Penyesal, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana pada hari itu zahir tertipu daya dirinya di dalam dunia dengan mengamalkan perkara yang tiada disukai oleh Tuhan. Dia duk ingat apa yang dia buat atas dunia tu, yang puas hati dia tu, benda-benda macam tu, dia ada kesempatan untuk dia nak buat amal ibadat. Rupanya tak ada kesempatan tu. Jadi tuan-tuan, apa nama orang panggil, nasihat diri kita dan nasihat kawan-kawan kita. Tuan-tuan ada dalam WhatsApp group dengan kawan-kawan sekolah lah apa semua tu, duk nampak ada satu kawan ni duk semangat muda ni tak habis-habis gini. Kadang-kadang duk hantar pun video-video yang yalah sonok-sonok punya video, lawak-lawak pun nak pergi kelucah sikit lah apa semua, ada jenis macam tu. Kita pun pihak ada sudah-sudah lah tu, kita ni masa untuk nak beramal dah. Kita jawab macam tu, yang tu cara lembut lah, cara lembut. Kalau cara keras sudah-sudah lah tu, badan kita pun duk bau tanah dah, itu keras. Bau tanah keras, tuan sekalian. Dia pun tulis left group tulis. Tak guna punya kawan dengan kaduk mengaji bahasa lembut, rupanya lagi kasar punya bahasa. Kan tak mau macam tu. Kasar sangat. So nak buat apa tuan-tuan? Kita pun sama. Biar sama-sama kita dapat, orang kata apa? Ending kehidupan kita, ending yang baik. Jadi kita tak mau menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bernama Yaumun Abus. Abus. Tuan-tuan pernah dengar perkataan abus? Abus ni asal dari perkataan abasa. Abasa wa tawalla dalam surah Abasa tu. Kan? Apa maksud abasa? Maksud dia bermasam muka. Masam ni maksud apa tuan-tuan? Masam ni maksud benda yang menyulitkan kita, benda yang menyusahkan kita. Tuan-tuan bila ditimpa masalah, tuan-tuan senyum ke tuan-tuan masam? Kan? Accident motor kan, dia boleh senyum. Kan? Pencuri masuk rumah duk senyum. Ada macam tu kah? Dia jemaah susah hati pasal senyum. Dia ni pasal apa? Dia memang orang masam dia putih. Tinggal orang senyum dia ada. Tak ada, dia mesti tak ada senyumnya, dia mesti masam. Sebab tu disebut sebagai Yaumun Abus. Yaumun Abus artinya hari yang bersangatan. Maksud bersangatan ni maksud apa? Maksud susah hari tu. Hari yang penuh dengan kesulitan. Dan kerana pada hari itu zahir perkara yang keras dan juga perkara yang penting. Apa maksud perkara yang keras, perkara yang penting? Perkara yang tak ada kompromi. Yang kata hari akhirat nanti, yang kata hari kiamat, yang kata duduk di padang mahsyar, tak ada kompromi. Siapa-siapa yang nak tuntut kepada kita apa yang kita telah buat kepada mereka, sama ada kita zalimi, sama ada kita anaya, sama ada kita khianat, di saat itu mereka tidak akan memaafkan kita. Maknanya dia tak ada kompromi. Dia jumpa kita, dia kata, hang ingat dah, hang yang duk perkena 30,000 ke atas dunia dulu, lah ni aku nak minta balik. Kita kata, amboi, awak yang garang sangat di padang mahsyar ni. Kita duk buat melawak dengan dia pula. Awak yang garang sangat di padang mahsyar ni, kita duduk satu jiran, setaman apa semua. Allah pejam mata bila 30,000. Kalau ada Allah pun bukan boleh bayar di mahsyar. Ni tak laku duit 30,000. Tak kira dia kata, aku nak je 30,000. Mampu kita. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya tak ada kompromi. Siapa yang kata tak ada kompromi? Benda ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata apa tuan-tuan? Tuhan kata pada hari itu bukan kata manusia sama-sama manusia tak ada kompromi. Bukan kata kawan-kawan sama kawan-kawan tak ada kompromi. Ni yang kata suami isteri pun tak ada kompromi. Bini kita berjumpa kita. Dia kata, abang ingat tak? Atas dunia dulu saya teringin sangat nak ikut abang pergi ke masjid. Pergi ke surau Al-Kausar. Bukan di Bangi surau Al-Kausar ni. Tapi abang kata apa? Abang kata payah. Dia kata sekali balik aku nak kena tombiam dengan kawan-kawan aku. Kalau ada hang kacau lah kata narah kat bini. Sampai bini tak tahu apa. Kita balik-balik rumah, bini tanya kita pula, abang malam ni mengaji apa malam ni? Nampak ni suara ustaz tu dengar sampai di rumah ni. Tapi tak tahu ustaz tu kata apa. Abang mengaji apa? Dia kata orang perempuan suruh ambil tahu biar orang lelaki sudah. Tuan-tuan. Ada tak ada ni dalam surau ni? Tak ada lah cerita dia nu, surau Tanzania nu ada lah. Tuan-tuan, sampai dia tak tahu apa. Dia tak tahu hukum haram, halal haram apa, dia tak tahu. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, jadi benda-benda yang macam ni yang menyebabkan ketika mana di akhirat nanti, dia nanti akan tuntut mereka kita. Kita pula kata takkan disebabkan abang tak ajak hang semayang pun hang nak tuntut abang sampai masuk api neraka ni. Dia kata no compromise. Dia kata dia pun cakap orang putih di situ. Mampu kita. Betul? Bukan dekat tu. Yang kata anak bini, anak juga akan tuntut dekat kita.
Dia dulu teringin nak pakai tudung, teringin nak mengaji sekolah agama, teringin nak tu. Kita tak pernah duk bagi peluang kepada dia. Kalau bagi peluang, alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kita bagi apa yang menjadi kewajipan kepada dia hak agama bagi, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya saja nak selit bintang tu. Saja nak selit. Ni, kita balik muhasabah tengok. Yang duk ada dalam surau ni ramai bapak-bapak punya duk ada. Kan? Ada 4 benda yang kata Nabi SAW benda ni pernah disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar sebut, ada seorang sahabat, dia sudah bawa anak dia yang degil di hadapan Sayyidina Umar. Benda ni berlaku. Umar waktu tu menjadi khalifah. Tentu mungkin pernah dengar hadis ni. Bila buat main depan Umar, korang-korang Umar akan bagi nasihat kepada budak, kepada anak, kepada sahabat dia ni. Sebab sahabat dia ni, anak dia ni ketegang, anak dia ni degil, tak mau cakap, tak mau dengar kata. Jadi mai kepada Umar, dia kata aku nak bawa hang, sagi hang duduk depan Umar, hang tahulah apa nak jadi hang. Pasal Umar keras tuan-tuan, Umar dia tegas. Budak-budak pun takut dengan dia. Jadi bila budak ni mai, dia cerita dekat Umar, wahai Umar ni anak aku ni, dia tak mau dengar cakap lah apa semua ni. Lepas tu Umar tanya dia. Umar kata pasal apa tak dengar cakap ayah hang? Budak tu kata apa? Ya Amirul Mukminin. Sebelum daripada Amirul Mukminin tanya saya nak tanya. Kan? Ayah saya tuduh kata saya derhaka kepada dia. Lah saya nak tanya. Ada tak ada satu orang bapa yang derhaka kepada anak? Tu soalan tu. Tuan. Umar dengar-dengar, oi, budak ni bukan calang-calang budak ni. Kalau budak jenis cerodong, jenis kutu-kutu pekan, jenis memang budak serabut ni, dia tak tanya soalan macam ni. Budak tu sudah tanya, ya Amirul Mukminin, sekarang ni ayah saya tuduh kata saya derhaka dekat dia. Lah saya nak tanya, ada tak ada satu orang ayah yang sudah derhaka kepada anak? Umar senyum, Umar kata ada. Dan aku dengar hadis Nabi SAW sebut, apabila satu orang bapa yang derhaka kepada anak dia, apa tanda dia? Nombor satu. Nak sebut tak tuan-tuan? Macam tuan-tuan pun tak apa nak berani dengar takut lagi ada dalam Allah kata ada 4 benda yang Umar sebut. Nombor 1, tidak memberikan nama yang baik kepada anak. Nombor 1, kita dengar-dengar, kita anak kita ada 5 orang, alhamdulillah. Nombor 1 nama Ahmad, nombor 2 nama Muhammad, nombor 3 nama cantik-cantik, alhamdulillah. Tak ada nama hak pelik-pelik. Tak lagi dia nama pelik-pelik. Nombor 1 nama Suzuki, nombor 3 Yamaha, nombor 3 Mitsubishi lah, apalah, mampu kita nama hak kacau, hak pelik-pelik ni. Nombor 1, maknanya tidak derhaka kepada anak. Nombor 2, apa dia tuan-tuan sekalian? Memberikan didikan. Nombor 2, mencari ibu yang terbaik buat anak ni. Nampak tuan? Mencari ibu yang terbaik buat anak. Maknanya pasangan hidup bukan dok boleh jumpa kat tepi kolam kolam ikan, lepas tu kira bercinta, lepas tu kira kahwin ni, bukan macam tu. Dia nak kena cari betul-betul. Pasal apa? Ni anak kita nanti tuan-tuan sekalian. Anak kita nanti nak lahir daripada zuriat dia. Bukan dok boleh jumpa kat tepi jalan macam tu aja. Kita naik motor tayar pecah, tengok dia pun main, tengok abang pasal apa? Tayar motor pecah. Abang ada skru ke apa, ada spana? Tak ada. Dia tolong duk perbaik motor kita. Kita tengok dia tengok kita, bercinta. Kucu-kucu tahir, lagu tu celah tu main tuan-tuan sekalian. Cinta. Kita pun tak tahu dia ni main daripada mana apa. Tak mau macam tu. Kita nak kena selidik. Pasal tu Nabi kata apa? Nabi kata tunkihul mar'ah li arba'in. Nak menikah kena tengok ada 4 benda ni. Boleh faham tuan? Ada 4 benda. Nak kena tengok kata 4 benda ni. Apa 4 benda ni? Saya tak mau cerita malam ni. Cerita nanti kemudian. Okey? Lepas tu yang ketiga apa tuan-tuan sekalian? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, selepas daripada memberikan nama yang baik kepada anak, iaitu memberi isteri ibu yang baik kepada anak. Lepas tu yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ada tak ada kita buat tuan-tuan? Kita, Ustaz, saya ni tak tahu Quran. Okey, pergi cari guru bagi. Hantar anak pergi mengaji kafar apa semua. Dan dia balik tu kita pula pergi tanya dia. Tuan-tuan, itu seorang bapa yang tidak derhaka kepada anak. Dan yang keempat apa tuan-tuan sekalian? Sentiasa mendoakan kebaikan buat anak tu. Maknanya apa? Tiap kali kita marah,
di penghujung doa tu minta doa kepada Allah. Di penghujung marah tu minta doa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak aku anak yang bagus. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak aku anak yang saleh. Di penghujung. Dia bukan bagi ceramah saja. Tuan-tuan tengok orang tua dulu macam mana. Dia kalau marah ke anak pun, tuan-tuan sekalian, last sekali dia mesti ada doa punya untuk anak ni. Habis-habis dia dah marah, dah hampa nak jadi apa ni, kalau aku tak bercakap, siapa lagi hampa nak dengar cakap ni. Dia main macam tu, marah ke anak. Tapi penghujung ni, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku. Slow tuan-tuan dia minta kepada Allah. Alhamdulillah, anak tu menjadi bagus sampai sekarang. Sebab dia anak tu, tuan-tuan nak duduk dalam surau ni. Alhamdulillah, barakah dengan doa ibu dan ayah kita. Ni, jadi benda-benda macam tu tuan-tuan ambil. Sebab sekarang ni kita tak tahu zaman lah ni, zaman yang serabu alam lah ni. Zaman yang kita tak tahu apa nak jadi, melainkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. So dia nak apa? Dia nak kata kat kita ni, yaumun abus. Pada hari itu, hari yang penuh dengan masam muka kita. Pasal apa masam? Pasal kerja banyak. Pasal apa masam? Pasal baca banyak kesulitan demi kesulitan yang akan kita tempuh ketika mana? Hari kiamat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Insan ayat 10. Allah Ta'ala sebut apa? Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Ayat tu hari Jumaat tu imam duk baca lepas daripada surah Sajdah. Kan? Lah duk baca gitu imam. Bacalah. Cuma kita belakang tidur sambil berdiri. Kita kira nak sujud dan sujud sajdah tu ya. Dia kata saya tak mau imam nak baca apa, bacalah. Janji ada sujud sajdah sudah. Kita duk fikir Allah tu ya. Kita duk dengar tentang apa nama innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Tang tu cantik nak turun dah. Kita pun standby nak terjun dah tu. Standby dah nak turun. Tiba-tiba tak jumpa ayat tu tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Dia canang satu bangi ni apa masjid tu tak buat sujud sajdah. Karut sungguh dia jadi macam tu. Ya Allah tabarakallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang bernama yaumun ma'lum, artinya hari yang diketahui, kerana semua orang tahu akan hari yang dikhabarkan dia oleh pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak kata akan berlaku hari kiamat? Semua orang akan tahu. Tuan-tuan tahu tak hari kiamat ni nak jadi apa? Hari kiamat tu apa akan jadi dekat kita? Semua orang tahu. Mai daripada mana yang kita tahu? Mai daripada Quran kita duk baca selalu, mai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa yang kata yaumun ma'lum? Hari tu semua orang maklum ni pasal apa? Pasal hari tu tak mau dah. Tak mau dah duk pergi habaq kat Tuhan, kata saya tak tahu Tuhan kata ni nak jadi macam ni. Saya tak tahu Tuhan kata nanti segala amal saya ni akan dibentangkan depan Tuhan. Saya tak tahu. Tak ada siapa cerita kat saya pun. Tak ada alasan lah tuan-tuan pada hari tu. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Tu ayat tu. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dikatakan janji Allah Ta'ala yang bersifat Rahman, dan benarlah para rasul bahawasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas daripada kematian kita. Dan yang bernama yaumun maw'ud, iaitu hari yang dijanjikan, kerana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang demikian itu, dan ia merupakan benda yang benar. Hari akhirat merupakan benda yang benar yang akan kita bangun, yang akan kita bangkit untuk berdiri di hadapan Allah. Dan yang bernama yaumun mashhud, artinya hari yang hadir, kerana pada hari itu hadir para malaikat ataupun hadir semua orang yang dahulu-dahulu dan orang yang belakang-belakang. Maknanya kita jumpa semua orang. Tok Wan kita yang 30 tahun dulu meninggal, nanti kita akan jumpa. Yang kata hari akhirat nanti. Tok kita yang meninggal 20 tahun dulu, kita berjumpa, tuan-tuan. Siapa saja kita akan berjumpa di situ. Bukan hanya malaikat. Hatta Nabi SAW sebut juga, Nabi kata bukan takat malaikat, binatang-binatang juga akan dikumpulkan pada hari itu. Antara dia apa? Satu ekor kambing. Syatul qarna. Kambing yang ada tanduk, saya pernah sebut kepada tuan-tuan. Dia diminta dipertanggungjawabkan oleh satu kambing yang tidak ada tanduk. Satu kambing tak ada tanduk sudah minta kepada Allah, ya Allah, atas dunia dulu kambing yang ada tanduk ni sudah tanduk saya. Lah ni saya nak minta untuk nak tanduk kepala dia balik.
Tuhan memberikan keizinan, hang tanduk balik kepala dia. Bila dah kena tanduk tu apa jadi tuan-tuan? Allah Ta'ala mematikan yang kata kambing 2 ekor tu. Sebagai apa? Sebagai keadilan Tuhan bagi kepada makhluk dia. Kalau kepada binatang pun diberikan keadilan, apatah lagi kepada manusia. Tuan-tuan, boleh faham apa maksud dia tuan-tuan? Semua apa saja yang berkaitan dengan orang, kalau boleh settle atas dunia. Kita tak mau bawa benda tu di akhirat. Kalau bawa benda tu di akhirat, dia akan jadi panjang cerita. Kalau bawa benda tu di akhirat, kita akan jadi masalah. Pasal apa? Pasal banyak benda lagi kita nak hitung, banyak benda lagi kita nak fikir, banyak benda lagi kita nak orang kata apa, nak bersedia daripada segi amalan-amalan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bernama Yaumul La Raiba Fi, artinya hari yang tidak ada syak lagi di dalamnya. Maksud dia hari yang tidak ada keraguan, pasti akan kita berjumpa dengan hari itu. Dan yang bernama Yaumatublas Sarair, iaitulah hari yang uji segala hati. Kerana pada hari itu diuji semua hati orang-orang, maka terbuka semua rahsianya. Maksud dia apa tuan-tuan? Semua rahsia kita ni akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebuah hadis. Kita bagi laluan kepada azan Aisyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anna Muhammadan Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب هذه
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seterusnya yauma tublas sarair. Yang ni boleh rujuk dalam surah At-Tariq ayat 9. Tuhan kata yauma tublas sarair, artinya hari itu hari yang diuji segala hati. Tublas sarair, sarair maksud dia semua rahsia-rahsia akan terbuka, semua rahsia-rahsia. Kerana pada hari itu diuji semua hati orang-orang, maka terbuka semua rahsia-rahsianya. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia kita akan ditelanjangkan apa yang telah kita buat atas dunia dulu. Kan setiap daripada amalan-amalan yang kita buat atas dunia semua orang akan tengok. Hari tu ada seorang jemaah kita tanya, ustaz, benda ni semua orang akan tengok ke? Nabi kata khalaik. Khalaik ni maksud apa? Semua orang akan tengok. Orang akan tengok, rupanya dia ni macam ni, rupanya dia ni macam ni, rupanya dia ni macam ni. Hadis Nabi sebut macam tu. Tetapi ada satu menjadi jaminan, segala amalan jahat yang dia buat itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala antara dia dengan Tuhan saja. Maknanya dia tengok-tengok, Allah, apa yang aku buat atas dunia ni semua duk ada ni, dia dengan Tuhan. Apa syarat dia? Kata Nabi SAW, yang dipegang betul-betul. Nabi kata, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kalau hang tutup satar, kalau hang jadi sutra, hang jadi pendinding kepada orang Islam, hang tutup aib kawan-kawan hang, Allah Ta'ala akan tutup aib hang di dunia dan juga di akhirat. Yang tu syarat dia tuan-tuan sekalian. Okey? Maknanya apa? Walaupun kita berdiri di khalayak ramai, tapi ketika mana dibongkarkan segala catatan amalan kita, hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu segala keburukan kita. Pasal apa? Pasal atas dunia kita tutup aib orang. Mudah ya tuan-tuan sekalian. Kalau main cerita tentang keburukan orang apa semua, kita pun buat muka macam tak apa nak syok, kita belah, tunggu apa lagi? Kan jangan duk pergi tadah telinga lah apa semua. Kita kata betul kita duk pergi macam tu pula. Kan kita kata ni ada cerita bagus ni. Hantar dah Tok Haji yang selalu duk main. Apa mana dah? Dia menikah dua lah ni. Menikah dua. Dia jadi macam tu. Dua ni dia menikah tu. Menikah dia siam lah kata. Kan? Telanjang lah. Telanjang. Dengar telanjang tu. Benda panas ni. Nampak tuan sekalian? Kita belum duk cucuk lagi, kawan duk cerita lagi kat kita, dia pun duk cerita. Rupanya kita duk buka aib orang. Kita tak tahu kata benda tu satu hari nanti di hadapan Allah Tuhan buka aib kita. Daripada orang duk cerita kata ni Tok Haji ni hantar dak menikah seorang lagi, alhamdulillah. Dia kata aku pun duk berdoa biar aku juga, cuma tak apa nak berani lagi. Jawab macam tu sudah. Tak guna dia cerita kat hang ni bukan dapat apa. Cantik alhamdulillah, sekurang-kurangnya akhirat kita tidak terganggu. Sekurang-kurangnya mahsyar kita tidak terganggu. Tentu dah ada sebuah hadis Nabi SAW yang mana hadis ni menceritakan bahawasanya barang siapa yang atas dunia duk rajin duk dengar aib orang dan dia menjadi mata rantai dan sampaikan kepada orang lain, dia nak jadi satu orang yang dia ni tahu semua cerita dia macam tu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata Nabi SAW, yurfa'u likulli ghadir liwa'un 'inda istih. Nabi kata akan diletakkan di belakang orang-orang yang atas dunia ni dia menjadi khianat kepada kawan dia. Orang atas dunia yang duk suka buka aib orang ni, akan diletakkan satu benda. Benda apa? Liwaun. Ada satu bendera yang tertulis di bendera itu ghadir. Apa dia ghadir? Maksud dia pengkhianat. Ditulis dalam tu apa kerja kita duk buat. Tuan-tuan, takut ni belakang ni. Benda tu bukan saja-saja Tuhan letak belakang tu, melekat di belakang kita. Yang ni kita takut. Yuqalu, dan tertulis di bendera itu apa? Hadhihi ghudrah fulanun ibnu fulan. Duk tulis di bendera tu, inilah pengkhianat kepada kawan-kawan. Dia ni duk suka bawa mulut, dia ni duk suka buka aib orang. Dia duk tulis belakang ni. Tuan-tuan, kacau. Kita duduk di padang mahsyar tengok-tengok, bukan tuan-tuan saja yang risiko ni. Ni saya bercakap ni pun sama. Yang ni pun nak kena cerita juga. Pasal lah ni orang tak boleh, dia aja tengok left dia tahu ustaz ni pandai duk kata kau orang macam dia bagus sangat. Kata kat kita pula. Kan duk padang mahsyar tu ni lagu ustaz yang malam Rabu tu duk main sini mula tu dah. Ustaz ada duk baca kitab Bahrul Mazi, pasal apa bendera dia besar, sopangan bendera perarakan Muhammad Rasul punya duk belakang dia, mampu saya. Berjalan. Kita ada juga bendera, tapi bendera kita ni takak bendera
kedai Eko yang RM1.9 tu aja, yang bubuh kira double tip pelekat di cermin kereta yang tu aja. Ni bendera ustaz ni sikit punya besar kat belakang, tuan-tuan sekalian. Nak lari tang mana waktu tu? Wal-ayazu billahi min dhalik. Apa yang saya baca kepada tuan-tuan? Hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi, kalau kita duk buat benda-benda yang tak apa nak cantik macam tu dalam kehidupan masyarakat kita ni, berhenti tuan-tuan, berhenti. Minta maaf banyak-banyak kepada orang yang pernah kita buat macam tu. Minta maaf banyak-banyak. Cuma tak perlulah untuk nak declare benda apa yang kita buat dekat dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata apa, kena habaq. Tapi kalau dalam mazhab Malik, Imam Malik kata tak payah, pergi minta maaf kat dia sudah. Kata aku minta maaf banyak-banyak kat hang, kata aku banyak buat salah kat hang. Salah apa hang buat kat aku? Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i dia suruh declare. Dia kata hang tahu tak, dia kata yang kata bini hang lari, kata bini hang lari dengan aku. Hang mampui tuan sekalian, jahanam kita. Oh, hang tak bergaduh pula, dia pergi tetak kita pula depan surau. Hang mampui. Jadi jangan duk cerita kat dia, kita tak ada apa saja, aku nak minta maaf dah lah, salah sikit-sikit, biasalah, mulut manusia ni jahat apa semua, dia pun duk tengok kita macam tak puas hati. Sudah-sudahlah, kata hang minta maaf kat aku. Hang maaf kat aku dah, dia pun angguk-angguk, settle, tak usah duk cakap apa dah. Alhamdulillah tuan-tuan, tak ada masalah dah. Okey, jadi carilah benda tu untuk nak kehidupan kita di akhirat nanti. Kan kita duk minta dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang tu aja, nak bagi akhirat kita cantik, berjalan elok, yang tu aja. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi kita baca. Yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Demai satu lagi. Dia kata hari itu hari yang tiada dibalas seorang itu dengan daripada seorang yang lain akan sesuatu. Maknanya apa? Kerana cukup sempurna masyghul tiap-tiap seorang itu dengan hal dirinya. Apa maksud ayat ni? Ayat ni tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Baqarah ayat 123. Ayat ni nak abang apa? Tuhan nak abang, Tuhan kata hari tu hang jangan duk harap boleh minta tolong kat orang. Orang takkan tolong hang. Pasal apa? Pasal orang kelang kabut. Dan sambungan kepada ayat tu Tuhan kata apa? Tuhan kata wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat. Makna dia apa? Tak ada siapa nak tolong dia. Hang duk meraung, hang duk minta tolong orang, hang duk tahan orang tengah jalan, tolonglah aku ni, aku amalan korang, aku banyak buat benda-benda salah, lah ni aku ni duk nampak api neraka nak bakar aku, hampa tolong sat, bagi seorang sikit sat, pahala hampa mai kat aku. Tak ada siapa tolong Dia kata apa? Oh, nak bagi dekat hang, kami pun tak tahu duk tang mana lagi. Kami pun api neraka pakai duk tunggu kami dah nak bagi kat hang, tak ada pasal hang duk jejuh, marah kat kita. Dan Tuhan kata apa? Wala yu'khadhu minha 'adl. Pada hari itu hang jangan harap orang nak mai tolong, nak belah kasihan kat hang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal masyghul, pasal sibuk dengan diri masing-masing. Pasal kita ni duk bawa catatan amalan kita masing-masing ni. Banyak benda kita nak selesaikan. Walahum yunsarun, dan pada hari itu tak ada siapa nak tolong kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah ayat 123. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sementara ada kesempatan, beramallah banyak-banyak. Beramallah banyak-banyak. Kerana amalan inilah yang akan membantu untuk apa? Untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan seterusnya, dan yang bernama Yauma tashkhassu fihi al-absar, surah Ibrahim ayat 42, artinya pada hari itu terjegel matanya di dalamnya, memandang ke atas dengan sebab huru-hara yang ada terkena. Maksud dia apa tuan-tuan? Surah Ibrahim ayat 42 ni, tafsir kata apa? Terjegel tu maksud apa? Hari tu tak ada masa kita nak lena walaupun kita penat. Kan? Tak ada masa nak lena. Mai dengan penat, mai dengan kerja banyak ni, tak ada masa. Mai dengan takut api neraka duk mai dekat kita pula. Kan? Allah Ta'ala sebut, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzim bi jahannam, suratul Fajr, penghujung surah tu. Tuhan kata apa? Waji'a yawma idzim bi jahannam. Ketika mana dibawa api neraka jahannam duk tarik mai kat kita pelan-pelan kita duk nampak api neraka jahannam tu. Tuan-tuan, dalam bab tu pula hadis Nabi SAW sebut. Nabi kata yang kata api neraka jahannam ni macam mana? Api neraka jahannam dia ada 70,000 tali. 70,000 tali. Duk ada keliling api neraka jahanam tu. Dan satu tali ma'a kulli zimam. Zimam tu maksud dia tali. Satu tali, satu rantai tu 70,000 malaikat duk tarik mai. Kita ni cangak kepala duk tengok api neraka duk mai dah. Oh, siapa nak kena bakar ni? Duk nampak depan mata kita ni. Dan kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad,
Dalam tu juga tiba-tiba keluar daripada api neraka Jahannam itu satu unuq, satu leher yang panjang. Wa ainain, ada 2 biji mata yang biji mata itu begitu mengerikan. Ni dia keluar mai, tuan-tuan sekalian, nampak macam ular ni. Dia keluar mai. Dia kata, limanil mulkul yauma. Dia kata pada hari ini siapa Tuhan yang sebenar-benarnya? Lillahil wahidul qahar. Kata api neraka Jahannam kepunyaan Allah. Maksud dia apa? Mana hampa ni yang atas dunia hampa sombong? Mana yang hampa ni atas dunia ni hampa belagak? Mana atas dunia ni hampa takabur? Mana hampa ni? Hari ni takabur lah. Ni yang kata ni. Dia kata mana dia ni orang-orang yang musyrik, orang yang buat satu amal ibadah, yang sembah Allah, dalam waktu yang sama dia buat syirik kepada Allah. Hampa mai tak ni? Ni, duk minta ni. Dalam mastika hadis pun ada, tuan-tuan boleh rujuk yang kata unuq, ada satu leher dia keluar dengan mata dia ni cukup mengerikan. Dia tanya lagi, dia kata mana ni orang yang atas dunia jabarin anid, orang yang atas dunia diberikan kekuasaan, dia guna kekuasaan itu untuk kezaliman. Dia guna untuk nak bagi puas hati dia. Dia buat zalim kepada orang. Mana depa ni? Dia kira nak seksa depa ni. Dan yang ketiga adalah al-mutasawwir, iaitulah orang-orang yang duk pahat batu-batu untuk dijadikan berhala. Oh, yang inilah yang akan pukul dia, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni yang kata hari itu, hari terjegih. Hari ni duk jegih biji mata macam tu. Macam mana tuan-tuan duk jegih saya pasal apa? Pasal Aisyah dah masuk lama dah. Tak berhenti-berhenti lagi ustaz ni. Kan? Tuan-tuan pun tak boleh lena lah. Lena pun tak boleh dah. Kata apa ni aku nak lena tak boleh pasal dah masuk Aisyah lama dah. Baik, kalau macam tu saya tak mau bagi tuan-tuan jegih kat saya berhenti awal. Okey, kita berhenti dekat tu. Lepas ni dia akan main yauma la yughni maulan an maulan syai'a, dalam surah Ad-Dukhan ayat 41. Apa maksud surah tu? Tuan-tuan, yang ni pun dia akan main cerita juga. Hari itu tak ada qarabah yang akan boleh tolong kita. Ni surah tu. Apa maksud tak ada qarabah? Insya-Allah kita akan hurai lagi, tuan-tuan. Dan saya akan cerita sikit kepada tuan-tuan bagaimana orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Ta'ala. Ada 5 golongan yang menyesal. Saja kita gezek sikit. Saya bukan nak tambah dah, nak gezek sikit. 5 orang yang menyesal ni, tuan-tuan sekalian. Antara dia apa? Orang-orang kafir. Orang kafir. Orang kafir dia menyesal. Dan benda ni tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Naba ayat 40. Kan macam mana orang kafir ni bila dia berdiri depan Tuhan, dia tengok orang Islam, dia tengok syurga, dia duk nampak api neraka duk kena dekat dia. Apa dia kata, tuan-tuan sekalian? Dia kata wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Dia kata orang kafir kata apa? Dia kata alangkah baiknya kalau kami jadi tanah, kami tak hidup hari ni. Dia kata macam tu. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua dan seterusnya bulan depan lah, tuan-tuan sekalian. Jangan duk tunggu dah malam ni. Saja saya bagi satu ya kat tuan-tuan. Yang tuan-tuan nak tunggu 2 dan 3 dan 4 dan 5 apa siapa? Dalam waktu yang sama tuan-tuan jegih kat saya. Tuan-tuan ingat saya tak ada hati dan perasaan kah? Okey, kita berhenti dekat tu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, baju Ustaz. لا إله إلا الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله